Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayatul Dini binti Muhammad Nazri bernama Matrik C20A1568. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan refleksi yang bertajuk Hippie. Berikut adalah senarai ahli kumpulan yang terdiri daripada diri saya, Nur Hidayatul Dini binti Muhammad Nazri bernama Matrik C20A1568. Assalamualaikum, saya Siti Nasuha binti Muhammad Kamri C20A1628. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila binti Muhammad Nazri bernama Matrik C20A1150. Assalamualaikum, nama saya Farain binti Azmi bernama Matrik C20A0968. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Firman bin Abdul Ghani, nama matrik C20A1043. Jumlah yang akan dibincangkan dalam pembentangan ini adalah tentang pengenalan sejarah hippie, ideologi iaitu Summer of Love, implikasi ataupun kesan, gaya hidup, muzik dan penyalahgunaan dadah. Bagi pengenalan tentang hippie, iaitu terdapat 3, di mana Kamus Conline, Kamus Pembelajar Oxford dan yang ketiga iaitu Kamus Cambridge. Hippie terbentuk selepas pembunuhan Presiden Kennedy dan menjadi lebih jelas kerana Perang Vietnam, pergerakan hak sivil dan kemunculan dadah yang mengubah minda dan jenis muzik baharu. Disebabkan gerakan hippie, undang-undang telah diwujudkan di mana ia mengharapkan dadah terlarang dan diskriminasi. Oleh itu, lebih banyak kaum, etnik dan gaya hidup akan diterima. Hippie berasal daripada perkataan hip iaitu pinggul. Istilah ini digunakan pada Beats pada tahun 1950-an seperti Allen Ginsberg dan Jack Kerouac. Beliau dikenali sebagai pemula hippies. Sub-budaya baru ini mewarisi beberapa nilai budaya yang berlawanan, contohnya daripada romantism, bohemians dan sedikit sebanyak seperti German naturalism. Merupakan sebuah acara di Padang Polo Golden Gate di San Francisco. Ini memfokuskan idea-idea utama budaya seperti pemeriksaan peribadi, kehidupan bermasyarakat, kesedaran ekologi, kesedaran yang lebih tinggi dengan adanya bantuan dadah psikedelik, penerimaan penggunaan psikedelik haram dan kesedaran politik liberal radikal. Bagi definisi Summer of Love ialah musim panas cinta adalah fenomena sosial yang berlaku semasa musim panas pada tahun 1967 apabila sebanyak 1,000 orang, kebanyakannya orang yang muda, bersuka fashion, pakaian dan tingkah laku seperti hippie. Ia tertumpu pada kejadian San Francisco, Haight-Ashbury, walaupun hippie juga berkumpul di banyak tempat lain di AS, Kanada dan Eropah. San Francisco adalah pada masa itu lokasi paling publicity untuk hippie sub-budaya. Seterusnya, ideologi Summer of Love. Prinsip utama untuk kaum hippies ialah kehidupan itu tentang bahagia, bukan tentang apa orang lain fikir anda sepatutnya. Mereka jika ia berasa baik, lakukan. Sikap termasuk sedikit pemikiran maupun prihatin terhadap akibat daripada tindakan mereka. Hippies ditolak ditubuhkan institusi, memanggil mereka penubuhan, abang besar dan demen. Hippies percaya budaya arus perdana yang dominan ialah rasuah dan sememangnya cacat dan berusaha untuk menggantikannya dengan utopia masyarakat. Hippies menolak nilai kelas pertengahan, menentang senjata nuklear dan perang Vietnam. Seterusnya, mereka memeluk aspek falsafah timur dan mencari untuk makna baru dalam hidup. Hippies selalunya vegetarian dan percaya kepada amalan alam sekitar yang mesra alam. Ramai juga hippie menggunakan ganja yang memandangkan ia menyenangkan dan tidak berbahaya. Pakaian hippie yang mereka percaya sebagai sebahagian daripada penyataan tentang siapa anda, termasuk pakaian berwarna terang, lusuh, kemeja T, bertali leher, manik sandal atau berkaki ayam. Mereka dan memakai barang kemas yang semuanya membezakan mereka daripada segmen arus perdana masyarakat lurus atau persegi. Keengganan mereka terhadap komunisme yang juga mempengaruhi gaya pakaian mereka. Seterusnya, beralih kepada implikasi dan kesan. Terdapat beberapa implikasi dan kesan yang diperoleh daripada pergerakan ideologi hippie. Antaranya adalah hak, fashion, muzik dan penyalahgunaan dadah. Dari segi hak, pergerakan hippie adalah kesan langsung terhadap undang-undang yang telah diwujudkan untuk mencegah penggunaan dadah yang masih wujud pada hari ini. Pergerakan hippie juga menjejaskan pergerakan hak sivil yang akhirnya menghasilkan beberapa undang-undang yang memberi orang Afrika Amerika dan wanita hak yang sama dan lelaki kulit putih, termasuk hak sama rata untuk mengundi, pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, wanita tidak lagi akan diharapkan menjadi suri rumah dan diterima jika wanita ini mempunyai pekerjaan. Okey, bagi fashion hippie adalah ceraian gaya hidup bebas semula jadi dan ekspresif yang dipromosikan oleh pergerakan hippie. Berikut adalah beberapa elemen fashion
yang dikaitkan dalam ideologi hippie, iaitu kasut boot, baju maxi, seluar berkaki lebar dan juga jaket denim. Yang pertama ialah kasut boot. Kasut boot popular pada tahun 1970-an. Kepelbagaian warna dan gaya ada yang berujung 4 segi, manakala yang lain bulat atau runcing. Kasut boot ada yang diperbuat daripada kulit biasa dan dihiasi dengan bulu atau jahitan yang bercorak. Fashion yang kedua ialah baju maxi. Baju maxi adalah skirt labuh yang meleret yang boleh dipakai dengan blouse atau bahagian atas lengan. Baju maxi diperbuat daripada fabrik yang ringan seperti linen atau sutera. Fashion yang ketiga ialah seluar berkaki lebar. Seluar ini adalah ikonik dalam fashion hippie. Seluar ini melebar di bahagian bawah dan memberikan rupa yang longgar dan santai. Fashion yang seterusnya ialah jaket denim. Jaket denim hippie terdapat cetakan etnik di bahagian belakang. Pakaian ini popular untuk dipakai oleh kaum wanita. Selama era gerakan hippie pada tahun 1960-an, terdapat artis dan pemuzik terkenal yang secara terbuka menyokong ideologi dan nilai-nilai hippie. Antaranya adalah John Lennon dan juga Bob Dylan. Terdapat beberapa lagu yang dihasilkan oleh John Lennon mempunyai unsur-unsur ideologi hippie. Antaranya adalah Imagine, Give Peace a Chance dan juga All You Need Is Love yang menggambarkan nilai-nilai perdamaian, cinta, kesaksamaan dan juga penyatuan. Seterusnya, gaya hidup. Gaya hidup mengikut ideologi hippie adalah mengamalkan kehidupan yang sederhana. Selain itu, mereka juga bersifat keterbukaan seksual. Gaya hidup alternatif seperti homoseksual dan transseksual. Ideologi hippie juga menyebabkan orang Afrika Amerika, golongan wanita bekerja dan pakaian bukan tradisional semuanya menjadi lebih diterima secara umum. Dan akhir sekali adalah penyalahgunaan dadah. Ideologi hippie yang dikenali dengan penolakan terhadap penguatkuasaan dadah yang keras serta pendekatan yang agresif terhadap penyalahgunaan dadah. Ideologi hippie lebih cenderung ke arah liberalism terhadap penggunaan dadah dan menganggap marihuana iaitu ganja dan LSD sebagai alat untuk mencapai pengalaman spiritual dan pembebasan diri. Dan terima kasih.